السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه وسبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda, muka surat 26, baris yang ketiga daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala, seperti difahamkan daripada katanya badahan nafsal amru, yakni mengejutkan akan nafsu oleh satu perkara, yakni mendatangkan dia dengan terkejut. Ia ada terdahulu pengingatan dan ilmu kasbi. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata dulu bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dipanggil sebagai ilmu badihi, tidak juga dipanggil sebagai ilmu kasbi, ilmu hak jenis usaha. Bila kata Allah Ta'ala ilmu dia jenis usaha, maknanya dulu Allah Ta'ala tidak ada ilmu, dulunya Allah Ta'ala jahil. Begitu juga kita tidak boleh mengatakan ilmu Allah Ta'ala itu nazari, maknanya perlu kepada dalil, perlu kepada pendidikan. Karena kalau ilmu Allah Ta'ala perlu kepada dalil dan pendidikan, maka maksudnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengetahui tanpa ada dalil. Itu pun mustahil. Begitu juga kita tidak boleh mengatakan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu daruri. Kerana daruri ini ada dua maksud. Maksud yang pertama ialah dia tahu atas jalan dia tahu atas jalan terpaksa. Dengan makna ada sesuatu yang memaksa dia, yang mendarurikan akan dia, maka dia pun tahu. Dia pun tahu. Itu ilmu daruri. Contohnya, orang bagi soalan matematik. Soalan matematik suruh jawab dalam masa 2 saat. Kalau tak jawab, aku tembak. Jadi tiba-tiba dia tahu ketika tu. Tahu ketika tu dia panggil daruri. Kerana terpaksa dengan sesuatu. Daruri dengan makna yang kedua pula ialah Allah Ta'ala seseorang itu mengetahui secara lantas, tanpa perlu kepada dalil, tanpa perlu kepada fikir. Itu pun daruri juga. Jadi bila ada dua makna itu, maka kita tidak menyebutkan Allah Ta'ala itu ilmunya daruri. Itu ya. Begitu juga sekarang ni ilmu Allah badihi. Badihi itu terjemah mudah-mudahnya ialah ilmu yang berdasarkan kepada pengalaman. Ilmu yang berdasarkan pengalaman, ilmu yang berdasarkan tajribah. Kalau kita eksperimen gitulah.
Contohnya ialah kita tahu huruf tu di atas langit dengan kita membuka mata dan mendongok di langit. Itu ilmu badi'i. Tak perlu mengaji kita untuk tengok huruf. Tak perlu untuk kita buat apa-apa. Tidak perlu buat apa-apa untuk mengetahui perkara tersebut. Itu dia panggil ilmu badi'i. Maka dia pun buat contoh dalam bahasa Arab. Dia kata seperti difahamkan, dapat difahami daripada kata bahasa Arab badahan nafsal amru. Itu bahasa Arab dia. Badaha tu dah. Badaha tu mari badi'i tu. Jadi terjemah dia macam mana? Yakni mengejutkan akan nafsu oleh satu perkara. Nafsu ni diri lah. Apa maksud dia? Yakni mendatangkan nafsu tadi, yakni oleh perkara tersebut dengan terkejut. Tiba-tiba je benda tu mari. Tiba-tiba je tahu. Tu ilmu badi'i. Dia tahu secara tiba-tiba. Jadi ilmu Allah Ta'ala bukan gitu. Mari tiba-tiba begitu bukan. Tu tiada ada terdahulu pengingatan dan juga ilmu dan juga tiada ada terdahulu pengingatan nokta itu. Dalam keadaan dia terkejut tu, mari benda tu tanpa ada pengingatan ataupun peringatan, tanda-tanda, alamat-alamat tak ada. Jadi ilmu Allah Ta'ala bukan passion terkejut-terkejut ini. Jadi ilmu Allah Ta'ala dipanggil zati. Tu nama dia. Bukannya main terkejut-terkejut, bukannya atas jalan paksa, bukannya dengan jalan fikir, tengok dalil, bukan dengan jalan usaha. Semua tu bukan ilmu Allah Ta'ala. Itu semua ilmu makhluk. Dan ilmu kasbi itu ilmu yang lebih daripada usaha. Itu ilmu kasbi. Kasab-kasab tu kasbi lah. Itu dia panggil usaha. Contoh kita ni ilmu kasbi. Kita mari naik motor, mari duduk sini ngaji. Kita pun dapat ilmu. Ilmu tu ilmu kasbi. Ilmu hak ni bahasa usaha ikhtiar. Tu kasbi lah. Tu kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila kita ilmu kasbi itu ilmu yang lebih, ilmu yang keluar daripada usaha. Misalnya seperti lalu atas seorang sesuatu, maka ia seorang bukakan mata seorang kerana melihat akan sesuatu tadi. Jadi ini ada dua nama ilmu sini. Jadi sini sekarang ni kita dari sudut nisbah usaha tu, usaha buka mata dan tahu burung tu ada di atas. Ni kata apa tadi? Lalu atas seseorang. Ni tak kait burung, tak apa. Lalu atas seorang sesuatu, dia mari, satu benda mari. Maka ia seorang tadi pun bukakan matanya. Bila buka mata, supaya apa? Kerana melihat akan sesuatu tadi yang lalu. Jadi dia nak tahu benda apa yang dia lalu tadi, benda apa yang lalu atas dia tadi, ataupun benda apa yang lalu di hadapan dia tadi. Jadi dia perlu usaha sikit lah buka mata tu. Nisbah buka mata tu sebagai usaha, dia panggil ilmu kasbi. Nisbah usaha untuk buka mata tu, itu namanya ilmu kasbi. Kalau tadi badihi tadi itu lebih kurang daruri je. Lebih kurang daruri saja. Ilmu yang mari secara tiba-tiba, ilmu yang mari secara paksa, itu ilmu daruri, ilmu badi'i. Kalau ilmu kasbi ni hak jenis usaha, apa-apa yang jenis usaha untuk dia tahu. Kita nak tahu ilmu tauhid hari ni, maka kita pun usaha naik untuk mari. Jadi ilmu kita tu kasbi lah. Sebab kalau kita tak main naik untuk mari, takkan tahu apa dia ilmu tauhid, betul. Dan benda yang lalu tu kalau kita tak buka mata, kita takkan tahu benda apa yang lalu. Maka kita pun buka mata, usaha buka mata. Dia panggil ilmu kasbi, usaha. Apa lagi? Jadi kita orang bawa makanan. Orang bawa makanan, suap dalam mulut kita. Kita pun tak tengok apa makanan tu. Jadi macam mana kita nak tahu benda tu makanan yang kita makan? Kita pun tengok benda apa yang disuap. Dia suap rupa-rupanya nasi. Baru kita tahu kata benda yang disuap tu nasi. Jadi nasi tu kita tahu tu ilmu kasbi. Kita
Kita usaha untuk tengok. Usaha. Itu kasbi. Habis. Maka sungguhnya telah usahakan dengan bukakan mata seorang itu akan satu ilmu dengan demikian yang lalu di hadapan dia tadi. Dengan sebab dia buka mata, dia tahu, yang lalu tadi itu betul. Yang dia suap ke aku tadi itu nasi. Dia tahulah. Jadi tahu situ ilmu kasbi. Maka keadaan ilmu Allah itu kasbi mustahil. Mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana seolah-olah Allah Ta'ala perlu usaha baru tahu. Jadi Allah perlu usaha untuk tahu makhluk apa. Contohnya tak boleh. Allah Ta'ala perlu usaha untuk tahu kata untuk tengok kata dia ni penyakit apa, baru Allah tahu. Tak tahu. Sebab tu ilmu Allah Ta'ala zati, itu nama dia. Dia bukan kasbi ke bali apa, bukan. Tak tahu jenis nama ilmu Allah pun tak apa, cuma ni maklumat tambahan je. Yang pastinya wajib i'tiqad Allah ada sifat ilmu sesat. Dan sifat ilmu Allah tak serupa makhluk sesat. Itu Cuba kita ni repair sikit, dia urai pula ilmu makhluk ni macam mana. Supaya kita nafikan Allah Ta'ala ilmu dia bukan begini. Ilmu Allah bukannya kasbi, ilmu Allah bukan nazari, ilmu Allah bukan daruri dan badihi. Itu ya. Tak susah pun. Kerana sebab apa mustahil? Kerana ilmu kasbi itu mendahulukan dia kan ilmu kasbi oleh jahil. Jadi mana sebelum Allah usaha dia jahil. Sebelum kita mari kita jahil. Sebelum kita buka mata kita jahil apa benda tu. Kita pun buka mata baru tahu. Kita pun mari ngaji baru tahu. Jadi ilmu Allah Ta'ala nak tahu bilangan makhluk, nak tahu sifat makhluk, nak tahu keadaan makhluk, penyakit makhluk dan sebagainya, tak perlu kepada usaha. Dia tak tahu selalu dah. Sesat itu sifat jahil yang mustahil. Kemudian sifat mustahil yang seterusnya wal mautu. Dengan dulu أو مع الذهول وإيجاد كل شيء على معبرته والموت artinya wal mautu mati. Mati ni lawan bagi hayat, sifat berhidup. Sifat berhidup yang tidak berruh, yang tidak ada ruh. Allah Ta'ala bukan ada ruh. Kita ni ada sifat berhidup yang Allah letak di ruh. Bukannya kita kata Allah Ta'ala itu ada sifat berhidup, kita ni tak ada sifat berhidup, kita ada ruh. Itu silap. Yang ada orang melajak sifat ruh ada. Kita tidak boleh mengatakan kita ni ada sifat berhidup sebab kita hidup dengan ruh. Dia mengaji kat mana tak tahu. Itu buat kita tu salah. Kita ni ada sifat berhidup, cuma berhidup kita Allah letak di ruh. Maka hidup kita ni bergantung dengan ruh lah. Sebab tu ada cabut ruh. Allah Ta'ala sifat berhidup dia tidak tertakluk kepada ruh. Walaupun qadim sekalipun ruh tu tidak mustahil kerana ruh tu disim. Bila disim tu mana Allah Ta'ala tidak berdisim. Jadi tidak boleh Allah bergabung dengan disim lain walaupun latif, walaupun disim tersebut halus sekalipun tak boleh, mustahil. Jadi ada orang kata Allah Ta'ala kita ni tidak ada sifat berhidup, kita ni hidup dengan roh. Silap tu. Hidup ni kena jaga-jaga, kena ngaji elok, kena henti bahal elok. Bahkan ada ulama menyebutkan bahawasanya kalaulah kita ni kita ni tidak ada sifat kudrat, Allah je ada sifat kudrat, kita ni tidak boleh nama sifat kudrat. Kerana kalau nama dengan sifat kudrat sama dengan Allah, itu ulama dan kritik lama dah. Pandangan tersebut tidak betul. Sehingga kan terlalu syadid sangat sampai kudrat pun tak boleh sebut ke kita. Kita ni tak ada kudrat. Kita ni tak ada iradat. Kerana iradat kudrat tu sifat Allah. Jadi sifat Allah tak serupa makhluk, maka kita tidak boleh menyebutkan diri kita ni ada kudrat dan
bincang hakikat mati. Boleh tak bincang hakikat mati? Boleh lah, sebab dia makhluk. Mana bukti Allah Ta'ala sebut Al-Quran, khalaqal mauta wal hayata. Allah mencipta mati dan hayat. Bila kata Allah cipta, makna dua sifat ni sifat hak ada. Lepas tu dia kata hakikat mati itu iaitu perkara yang sah, yang boleh dipandang dengan mata kepala. Boleh tak mesti nampak? Boleh je. Macam kita boleh nampak Allah, tapi nampak sekarang tak nampak ni. Esok-esok lah, kat akhirat tu nampak. Tapi sah tak nampak? Sah, boleh, cuma tak nampak. Tu kita boleh tak tengok kuman dalam badan? Boleh, sah dilihat di mata kepala, tapi tak nampak. Sebab itu Pak Dai Mekah dia bezakan antara lihat dengan pandang, lihat dengan nampak. Lihat tak mesti nampak, nampak mesti lihat. Saya lihat anak bulan, tapi tak nampak lah. Tu itu. Saya lihat mana saya teropong dah, tapi tak nampak anak bulan. Maka tak jadilah Ramadan esok ni. Saya nampak anak bulan tadi. Bila nampak mesti lihat. Tak ada orang tak ada orang yang nampak dan tak melihat. Tak ada. Mesti kalau dia nampak dia lihat. Tapi kalau lihat belum tentu nampak. Dia tengok. Dia tengok mata kepala dia hujung jalan. Aku tak nampak mata hidungnya. Dia bagi tak nampak, dia tak bagi tak lihat. Sebab aku lihat dah, aku tak nampak. Aku lihat dah di hujung sana tu, jalan tu, tapi tak nampak mata hidung dia. Mana nampak tu tak mesti, nampak tu mesti lihat, tapi lihat tak mesti nampak. Aku lihat dah hujung jalan tu dan aku nampak dia. Aku nampak tu mana lihat sungguh. Ataupun dia tak sebut lihat, dia kata aku nampak mata hidung dia. Aku nampak mana dia lihat. Gitu. Lawan bagi mati tadi, lawanan sifat mati tadi lawanan bagi hayat pada ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah kata mati ni lawannya sifat hayat. Boleh tak orang awam gunakan perkataan kudrat? Kudrat untuk cakap-cakap lah, apa dia kudrat nampak tu? Boleh. Tak ada masalah. Aku tak ada kedengar. Kalau tak ada kedengar pun aku tak ada kedengar. Orang tonton, orang tak apa tu. Lepas tu kita kata tadi, ada ulama kata sampai tahap tak boleh kata kudrat. Itu dikritik lah. Tak tu. Itu terlalu menyimpang daripada asal. Bukannya tak boleh sebut tak ada masalah. Cumanya hakikat lain-lain. Kudrat Allah lain dengan kudrat kita. Jadi kita boleh kata kudrat. Lepas tu sama Allah Ta'ala tak apa. Kudrat Allah Ta'ala tidak dicipta, kudrat kita dicipta. Kudrat Allah Ta'ala itu qadim, kudrat kita baru. Kudrat Allah Ta'ala itu selama-lamanya ada. Kudrat kita akan binasa. Kudrat Allah Ta'ala itu tidak dicipta makhluk, kita dicipta Allah. Ini beza tu. Beza ya. Jadi boleh kita sebut kudrat, iradat dan sebagainya. Dan adapun hakikatnya, hakikat mati pada Mu'tazilah itu, iaitu mati bagi Mu'tazilah ketiadaan hayat. Apa maksudnya? Menurut Mu'tazilah ni mati ni bukan sifat yang ada. Mati ni bukan sifat yang boleh nampak. Bagi dia begitu. Betul ya? Maka dia kata mati itu ialah tidak ada hayat. Itu mati. Beza sikit ya. Mu'tazilah Ahlussunnah kata mati itu kita boleh nampak. Sifat berhidup pun boleh nampak. Kalau Allah Ta'ala buka hijab lah, boleh nampak. Tapi Mu'tazilah kata tak. Sifat mati ni bukannya ada. Dia ni tidak ada hayat. Itu mati. Tidak ada sifat berhidup, itu mati. Itu bagi Mu'tazilah. Cuma kalau etika mana-mana pun tak ada masalah. Cuma ada sunnah ni tepat lagi lah. Sebab Al-Quran sebut khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala menciptakan mati dan sifat hayat. Jadi bila kata cipta ni benda mesti ada. Cipta ni benda ada. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi. Jadi langit bumi ada. Benda ada.
benda yang sungguh, benda yang bukan ada, dia tak panggil dicipta, dia panggil buat. Contoh kita kata saya buat nasi goreng, dia tak kata saya cipta nasi goreng, sebab cipta ni daripada tiada kepada ada. Tak ada tiba-tiba nasi goreng ada gitu. Kita campur bahan daripada nasinya, merecahnya, ayam, sayur, kuih jadi nasi goreng. Tu buat, tu bukan cipta. Jadi benda yang sedia ada dah, kita kumpul saja, jadilah buat. Kalau cipta ni tanpa ada tanpa ada barang, tanpa ada pekakah, dia selalu buat. Ada saja, daripada tiada kepada ada, gitu. Allah Ta'ala cipta gitu. Allah Ta'ala cipta daripada tak ada kepada ada. Sebab tu nama Allah Ta'ala Al-Badi'. Allah Ta'ala yang maha menciptakan benda yang baru, yang tak ada misal, yang tidak ada contoh benda terdahulu. Daripada barang yang ada tangga, bahawa adalah ia. Ada tangga ni sebenarnya dia ada huraian, tapi bagi kita tak penting lah tu. Bahawa ada ia Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Bahawa ada ia Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, bersifat dengan sifat berhidup. Itu yang wajib kita i'tikad. Berbetulan ni berlawanan antara sifat mati dan antara hayat, sifat berhidup tu, daripada berbetulan antara dua dhid. Ni pun tak payah urat, sebab ni ilmu mati. Dua dhid ni senang je kalau nak urat. Dua dhid ni benda berlawanan yang dua-dua ni benda ada. Tu dia panggil dhid istilah ni. Contoh merah lawan biru. Merah dengan biru ni dia panggil dhid. Dua benda berlawanan yang jenis ada. Jadi kita ahli sunnah sekarang ni kata hayat itu ada, mati itu ada. Jadi dia dua benda yang berlawanan yang dipanggil sebagai dhid. Ni kalau tak tahu tak apa ni. Dia tak jadi kafir. Jadi dua benda yang dhid atas qaul ahlus sunnah, atas pandangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Mu'tazilah lain pula. Dan daripada berbetulan adam, iaitu adam tu adamul hayati, tak ada sifat hidup. Adam tu tak ada sifat hidup. Dan malakah, iaitu malakah tu hayat, yakni ada sifat hidup. Jadi Mu'tazilah lain sikit. Mu'tazilah kan dia kata tadi sifat mati itu bukan jadi ada. Sifat mati itu ialah tidak ada sifat hidup. Jadi berlawanan dia bukan betilah. Dia panggil adam malakah. Malakah ni mana kemampuan. Kalau istilah kita ni, kalau terjemahan manusia makhluk ni, kemampuan. Ada kemampuan sesuatu, dia panggil malakah. Jadi sekarang ni kita ada sifat hidup, mana kita ada pemilikan hidup tu. Kita milik sifat hidup tu, dia panggil malakah. Kalau tak milik, dia panggil adam, tak ada. Tu kalau Mu'tazilah lah. Cuma hak ni tidak rosak etika pun. Pegang mana-mana pun ni bukan akidah pun ni. Ni fardu kifayah ni tak ada apa. Yang wajib kita etikanya ialah Allah ada sifat berhidup, mustahil ada mati. Selesai. Kemudian, dan bermula dalil bagi ahlus sunnah atas yang demikian kata sifat mati itu ada. Firman Allah Ta'ala, khalaqal mauta wal hayata, yang kita sebut tadi tu, yakni telah menjadikan mati dan hidup. Allah Ta'ala telah menjadikan mati dan hidup. Itu nombor satu. Kalau kita jawi ada nombor satu. Kat bawah tu dia kata qauluhu, kata musannif, menjadikan ia Allah. Dia tertinggal. Dia terus kata telah menjadikan mati dan hidup. Siapa yang menjadikan? Menjadikan ia Allah akan mati dan hidup. Hidup itu sifat hayat lah, yang kita terjemah sebagai perhidup. Mati itu lawan dia, yang kita terjemah sebagai al-maut. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berhidup. Dengan sifat berhidup, Allah hidup. Itu kalau main sifat berhidup ada dulu tu. Jadi kalau hidup saja, hidup tu ialah
Dia panggil samaratu sifat, benda yang hasil sifat, hasil bersifatnya sifat hayat, maka Allah pun hidup. Itu kesannya. Jadi hidup ni bukan sifat ma'ani, yang sifat ma'aninya berhidup. Itu yang kita wajib etikot tu. Yang hayat-hayat yang kita bincang ni ialah sifat berhidup, maka Allah pun hidup. Hidup tu dia panggil kesan bersifat hayat, tu dia panggil hidup. Kesan bersifat kudrat, kuasa. Kesan bersifat iradat, berkehendak, hidup. Kesan bersifat kesan bersifat ilmu, Allah mengetahui. Itu kesan. Jadi hidup ni kesan dia. Kesan bersifat dengan apa hidup? Allah hidup lah. Ini bahasa cakapan huraian sifat 20. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang berkuasa. Bila kata Allah berkuasa, adalah sifat berkuasa. Gitu. Allah lah yang berkehendak. Bila kata gitu, adalah sifat iradah. Allah lah yang hidup, maka kata begitu, sabitlah sifat hayat. Gitu. Kemudian kata musannif, kerana bahawasanya menjadikan itu. Kalau kita jadi cipta-cipta ni hanya sanya ta'alluq dengan perkara yang wujudi. Ta'alluq ni berkait. Jangan terkejutlah ta'alluq ni terjemahnya berkait je. Hidup kata ta'alluq apa bagi ta'alluq tak faham. Ta'alluq ni berkait, besar saja. Dia bahasa Arab nampak Arab sikit, tapi sebenarnya terjemahnya ialah berkait je. Dia buat teruk. Dia tak belajar, dia buat teruk lah. Dia bagi orang tak bagi belajar. Dia kata apa, tawih 3-20 sifat 20 payah apa lah belajar, tak payah. Dia dua je. Sama ada kitab tu memang tak sesuai dengan dia, ataupun dia kitab tu sesuai dia. Pengajar tu yang mengajar tinggi sangat. Dia tak tengok kodak dia. Dia ingat, ngaji kita tinggi ni habis makrifat belakang. Kita bukan nak bagi orang ngaji tinggi sampai jadi gaya tu. Kita nak bagi orang faham je. Tauhid ni bukannya tauhid sifat 20 ni nak tugas dia untuk tidak memahamkan orang, untuk memeningkan orang, kan? Lepas tu sekarang ni masalahnya tenaga pengajar sifat 20 sekali, tenaga pengajar sifat 20 yang bahak tinggi-tinggi sampai memeningkan orang-orang, jadi bahak ke orang yang kritik sifat 20. Dia kata tengok sifat 20 bukan jadi faham. Orang yang mengajar tu tak faham ke orang, dia memeningkan orang habis. Kitab semua ni, kitab akidah ni bukan semua fardu ain. Sebab tu kita tapih hak ni tak yang urang, sebab ni tak penting. Hak ni kena urang sebab ni fardu ain. Ta'alluq tak tahu tak apa, tapi kalau tahu lagi bagus. Dan kalau tak tahu tiba-tiba silap etikot, silap itu ya. Jadi ta'alluq ni maksudnya berkait. Bila kata cipta-cipta ni dia berkait dengan benda wujudi. Wujudi mana benda yang ada. Itu ya. Contoh Allah Ta'ala mencipta bumi. Bumi ada? Ada. Tanah kita sentuh. Allah Ta'ala mencipta manusia. Manusia ada? Ada. Khalaqan nasa. Allah Ta'ala cipta manusia. Ada manusia? Ada. Kita boleh sentuh, boleh tengok. Ada. Jadi bila kata ada, makna Allah Ta'ala tidak mencipta benda yang sungguh. Cuma Allah kehendak saja benda sungguh berlaku. Selalu orang main gini. Kita mencipta lubang ke buat lubang? Kita buat lubang ke cipta lubang? Kita tak cipta lubang. Silap. Kita korek tanah ke buat lubang? Kita korek tanah ke buat lubang? Kita korek tanah tak buat lubang pun. Kita korek tanah, korek sampailah sedalam mana yang kita nak, jadilah bentuk tu. Dia panggil lubang. Bukannya kita ambil satu benda, kita buat lubang. Tak ada. Dia tak ada. Lubang tu bukan benda ada, dia sungguh. Dia faham. Bila kata benda bulat dan ke bawah, dia panggil lubang. Macam mana kita buat lubang tu? Kita korek, jadi lubang. Kita korek tanah, tu benda kita. Bila korek, lepas habis korek, setakat yang kita nak, jadilah lubang tu.
Allah Ta'ala mencipta hidup. Ulat pada hidup ni Allah nak gini. Allah nak ulat hidup begini. Bukan Allah nak sumpah lubang hidup tu jadi lubang hidup. Bukan. Lubang hidup ni benda bahang je. Yang adanya hidup. Cuma kita sentuh lubang hidup. Lubang hidup benda. Lubang hidup kita sentuh. Ini hidup bukan lubang. Dah kita panggil lubang. Kita faham bentuk ulat gini. Ini lubang lah. Dia panggil lubang hidup sebab dia tak hidup. Kalau duduk kat bawah, dekat apa nama tu, dekat bawah tu dia panggil lubang kubur. Dia tak panggil lubang hidup. Kalau kat belah depan dia panggil lubang teman luar, dia tak panggil lubang hidup dah. Sebab kita faham lain-lain. Bila lubang tu ada di situ, itulah nama dia. Kalau ada kat sana tu lubang kubur, dia tak panggil lubang hidup. Sebab apa? Lubang tu berbeza-beza nama dia, sedangkan hakikat sama. Dia benda yang berlubang. Dia benda yang berlubang. Sebab kita faham kata bila lubang tu ada di situ namanya lain. Bila lubang ada di sana, lubang kubur. Lubang di sini, lubang tengok. Lubang di sini, lubang hidup. Benda sama ya, benda yang berlubang. Allah Ta'ala cipta telinga. Dan Allah berkehendak telinga ni berlubang. Lubang tu bukan ada. Lubang tu bukan ada benda yang kita boleh sentuh. Ada kita boleh sentuh lubang. Sentuh lubang tak ada. Kita nampak macam ada lubang, tapi sebenarnya kita faham itu namanya lubang. Lepas tu dia kata menjadikan ni berkait dengan benda yang ada sahaja. Dan benda yang sungguh Allah kehendak. Allah kehendak. Ni atas pandangan mu'tamad lah. Atas pandangan mu'tamad. Selesai. Kemudian was-samam. Artinya arti as-samam. Dan tuli. Tuli ni lawan bagi apa nama tu? Lawan bagi lawan bagi pendengar. Sifat sama. Maka hakikat samam itu pada ahli sunnah bahawasanya ia samam, tuli-tuli lah, perkara yang wujudi. Benda yang jadi ada. Benda yang jadi ada yang sah dipandang akan dia akan tuli tadi. Ni dari sudut boleh pandang. Pandang sungguh ke tak, tu nombor 2. Boleh tak kita tengok cucu kita? Boleh. Walaupun anak kita tak kahwin lagi, dia passion boleh tengok, tapi tak tengok lagi sebab belum kahwin. Tapi passion anak tu boleh tengok tak? Boleh tengok sebab dia jenis kubur zat. Itu passion dia tengok lah, tapi tak tengok lagi. Tuli benda passion ada. Mana benda yang boleh kita tengok. Kalau Allah buka hijab, tapi tengok ke tak tengok pun. Tak boleh tengok pun. Allah Ta'ala tak buka hijab. Nampak dah apa lagi tuli. Bila tengok alam lain untuk sabit terhadap wujud Allah Ta'ala. Lawan bagi sama. Ni lawan bagi sama. Lawan bagi sifat pendengaran. Dan hakikatnya pada hakikat tuli itu pada Mu'tazilah iaitu ketiadaan sama. Pada Mu'tazilah macam hayat tadi. Hayat tadi pada Mu'tazilah lawannya ialah tidak hayat tu mati. Dia tak kata mati itu sifat yang ada. Tak. Mu'tazilah tak kata gitu. Tuli ni sifat yang ada. Tak. Mu'tazilah tak kata gitu. Yang kata ada ni ahli sunnah ya. Mu'tazilah kata tuli ni ialah tidak ada pendengaran. Doktor Mu'tazilah ahli sunnah kata tuli ni satu sifat yang ada. Kalau nak dipandang boleh pandang, cuma dia tak dipandang sekarang. Iaitu ketiadaan sama daripada suatu ketiadaan sama daripada suatu. Ada tangga bagi ketiadaan sama tu bahawa ia Allah Ta'ala itu sama. Tangga sini mana lawan bagi sifat ketiadaan sama itu bahawa ia Allah sama. Bahawa ia Allah sama. Apa sama? Yakni mendengar Allah. Mendengar ni terjemahan mudah-mudah lah. Yang naknya ialah sifat pendengaran tu. Tu sifat ma'ani. Sifat pendengaran itulah sifat ma'ani.
yakni dan adalah berbetulan ni berlawanan antara sifat tuli dan samuk atas mazhab ahli sunnah wal jamaah tu, iaitu daripada berbetulan berlawanan antara dua dhid. Ini pun tadi. Mana dua benda yang berlawanan dia panggil dhid. Sifat samuk benda yang ada, sifat tuli benda yang ada, dua-dua ni berlawanan dia panggil namanya dhid. Habis kita tu tak tahu tak apa. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan atas mazhab Mu'tazilah itu daripada berbetulan adamus sam'i, tidak ada sifat pendengaran, dan malakah ni ada kemampuan iaitu sama, ada kemampuan mendengar, ada kemampuan sifat pendengaran, dia panggil malakah. Tak ada pendengaran, dia panggil tidak ada sifat pendengaran. Itu bagi Mu'tazilah. Kesimpulannya perbandingan ni tak ada kaitan dengan fardu ain. Yang naknya ialah kita kata Syafiq, kata i'tiqad, kata Allah ada sifat pendengaran, mustahil tuli, sesat salah. Allah ada sifat berhidup, tak ternafinya sifat mati. Dalilnya alam ini, sesat salah. Tu koda-koda fardu ain. Kemudian wal ama, arti wal ama buta, dan hakikat ama itu perkara yang wujudi. Dia ulang balik gitu, ada buta gitu sampai sekali sifat bisu sama berlaku. Sifat yang wujudi, sifat yang jenis ada, yang sah dilihat dengan mata kepala, tu sifat buta. Sifat buta jenis ada bagi ahli sunnah wal jamaah, cuma dia tak nampak sekarang. Allah Ta'ala tak buka hijab, nampak sifat buta tu. Tapi kalau nak nampak boleh. Dah apa tak nampak, mana nak tahu. Roh ada, boleh nampak, boleh. Tapi nampak tak nampak apa. Itu lah. Sebab roh tu dia gising, bila gising boleh nampak. Cuma sekarang Allah tak buka hijab, roh kat mana. Jadi macam-macam lah pandangan ulama. Ada 1000 pandangan ulama berkaitan dengan roh di mana. Tu kata Syekh Dawud Al-Fatani dalam Furu'ul Masail, 1000 pandangan ulama berkhilaf berkaitan dengan ruh ni macam mana. Jadi ruh ni benda boleh nampak, cuma sekarang tak nampak. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi amal tu lawan bagi basar pada ahlus sunnah, lawan bagi sifat melihat bagi ahlus sunnati wal jamaah. Dan ada pun hakikatnya, hakikat ama buta tadi pada Mu'tazilah, maka iaitu buta tu menurut Mu'tazilah adamul basar, tak ada sifat melihat daripada sesuatu yang seyogianya bersifat basar. Mana buta ni ialah adamul basar, tak ada sifat melihat daripada sesuatu yang seyogianya, yang sepatutnya bersifat basar. Contoh kita ni orang yang sepatutnya bersifat dengan sifat melihat. Tiba-tiba kita tidak ada sifat melihat, kita buta. Tu dia panggil tidak ada kemampuan melihat. Tu dia panggil adamul basar. Tak ada kemampuan melihat tu adamul basar. Sedangkan kita boleh melihat, kita ada kemampuan untuk melihat, tapi Allah tak letak. Tu dia panggil adamul basar. Tak ada sifat melihat. Tidak ada sifat melihat, kita tak boleh kata ke dinding, sebab dinding bukan pasien melihat. Itu dia kata tadi adamul basar, tak ada sifat melihat tu daripada sesuatu yang seyogianya, yang sepatutnya bersifat basar. Dinding patut ada sifat basar? Tak ada. Dinding tidak sepatutnya bersifat dengan sifat melihat, kerana dia tu jamadat, benda toko, benda yang tak hidup, dan dia bukan pasien untuk melihat. Jadi dia tidak dikatakan buta. Dia tak dikata dinding ni buta, tak ada, sebab dia bukan pasien melihat. Bila bukan pasien melihat, maka dia memang tidak akan ada sifat melihat, dan kita tidak akan boleh kata dia buta sebab dia bukan pasien melihat. Siapa lagi? Contoh kita kata kipas ni tuli, tak boleh, sebab kipas ni bukan pasien untuk mendengar. Yang pasien untuk mendengar ni makhluk, kucing, anjing,
manusia. Tu pasien dengar. Bila dia tak dengar, baru kita panggil tuli. Baru kita panggil tidak ada kemampuan pendengaran. Dia tak kata kipas ni tidak ada kemampuan pendengaran. Tak boleh sebab dia bukan pasien mendengar. Macam mana kita boleh kata dia tuli sedangkan dia memang tidak boleh mendengar? Allah Ta'ala bukan cipta keadaan yang mendengar. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan berbetulan ni berlawanan antara sifat buta tadi dan antara basar, sifat melihat tu, daripada berbetulan, daripada dua perkara yang berlawanan, dia panggil dua macam tadi juga, dua benda yang jenis ada yang berlawanan atas mazhab ahli sunnah. Dan daripada berbetulan, daripada berlawanan, adamul basar, tak ada sifat melihat, dan malakah, iaitu basar, iaitu ada sifat melihat pada mazhab Mu'tazilah. Diulang gitu ya. Dah apa dah ni. Yang wajib etikadnya ialah Allah Ta'ala ada sifat basar, dan sifat basar mestilah Allah Ta'ala melihat. Mustahil Allah buta yang membawa kepada tidak melihat. Siapa yang i'tiqad Allah buta, kafir. Siapa yang i'tiqad Allah Ta'ala tidak melihat, kafir. Siapa yang i'tiqad Allah Ta'ala melihat tanpa ada sifat basar, fasik. Siapa yang i'tiqad Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihatnya sekali ada, sabit itu hak, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah i'tiqad yang tu. Banyak i'tiqad Allah buta, kafir. I'tiqad Allah Ta'ala itu tidak melihat, kafir. Buta dengan tidak melihat lain. Buta tu maksud sifat tu tak ada, sifat basar tu tak ada. Tidak melihat ni lagi teruk, dia menafikan ijma' ulama. Ijma' ulama kata Allah melihat, wa huwas sami'ul basir. Tiba-tiba dia kata Allah tidak melihat, tapi dia melanggar ijma'. Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala melihat, bagus dah. Tiba-tiba dia kata Allah tak ada sifat melihat. Itu fasih, itu Mu'tazilah. Yang betul Allah melihat dan sabit sifat melihat di Tuhan. Wal-bukmu wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.